Okey, hari ini kita akan belajar bab 2, faktor dan gandaan. Mengapa belajar bab ini? Okey, kenapa? Okey, kerana faktor dan gandaan digunakan dalam situasi harian yang melibatkan bilangan yang digandakan atau bilangan yang diperoleh dalam susunan baris atau kumpulan. Okey, apakah contoh situasi harian melibatkan penggunaan faktor? Okey. Bagaimanakah pengetahuan tentang faktor sepunya terbesar dapat membantu seorang jurubina menentukan saiz terbesar jubin berbentuk segi empat sama yang digunakan untuk menutupi seluruh lantai? Okey, jadi kamu akan belajar mengenai faktor sepunya terbesar dalam bab 2. Okey. Okey, bagaimana penggunaan gandaan? Okey. Bagaimanakah pengetahuan tentang gandaan sepunya terkecil dapat membantu seorang ahli muzik memahami rentak muzik dengan lebih baik? Okey. Bila kamu belajar tentang gandaan sepunya terkecil, kamu boleh gunakan untuk memahami rentak muzik dengan lebih baik. Okey. Jadi sekarang mari kita belajar tentang faktor. Apa itu faktor? Okey. Jadi hari ini kita akan belajar standard pembelajaran 2.1.1 menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Dan juga SP 2.1.2 menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, nanti kita akan belajar. Jadi yang pertama sekali, apakah itu faktor? Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey. Apakah itu nombor bulat? Nombor bulat ialah nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, 36 bahagi 12 sama dengan 3. Okey, jadi nombor bulat 12 boleh membahagi nombor 36 dengan tepat, iaitu sama dengan 3 tanpa ada baki. Okey. Tepat itu maksudnya tiada lagi baki. Okey. Jadi maka 12 ialah faktor bagi 36. Okey. Okey, bagaimana pula jika contoh tidak boleh dibahagi? Okey, 30 tidak boleh dibahagi tepat dengan 9. Maka 9 bukan faktor bagi 30. Okey? Okey, jika kamu bahagikan 30 bahagi 9, kamu akan dapat jawapan berapa? 3 baki 3. Okey? Betul tak? 9 darab 3 ialah 27. Jadi 30 tolak 27 ada baki 3. Jadi 9 bukan faktor bagi 30. Okey. Boleh ya? Jadi bagaimana nak tentu faktor? Kamu bahagikan faktor itu. Okey, jika kamu nak tahu sama ada 9 ialah faktor bagi 30, kamu bahagikan 30 dengan faktor itu. Jika tiada baki, jadi faktor itu adalah faktor bagi nombor itu. Okey? Okey, seterusnya kita tengok contoh. Senaraikan semua faktor bagi 18. Okey, bagaimana kamu nak senaraikan semua faktor bagi 18? Ada caranya. Okey, bagaimana caranya? Okey.
Kamu tengok 18. Kamu tunjukkan 18 itu sama dengan 1 darab 18. Okey. Mula dengan nombor 1. Okey. 18 bahagi 1 sama dengan 18. Okey. Kemudian 18 bahagi 2 sama dengan 9. Okey. Jadi kamu boleh tulis 18 sama dengan 2 darab 9. Okey. Tekan lagi kalkulator 18 bahagi 3, kamu akan dapat jawapan 6. Jadi kamu akan tulis 18 sama dengan 3 darab 6. Okey. Kamu teruskan lagi, tekan kalkulator bahagi 4. Okey, kalkulator akan dapat baki ataupun nombor perpuluhan. Jadi itu bukan faktor. Okey. Tekan lagi nombor 5. Nombor 5 juga tak boleh membahagi 18. Jadi selepas nombor 5 adalah nombor 6. Okey. Jadi nombor 6 sudah ada di sini, jadi kamu tak perlu lagi cuba. Okey. Jadi faktornya automatik ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey. Kerana ini ayat ini maksudnya ialah maka 1 dan 18 ialah faktor bagi 1. Maksud ayat ini ialah maka 2 dan 9 ialah faktor bagi 18. Maksud ini ialah maka 3 dan 6 ialah faktor bagi 18. Okey, jadi keseluruhan faktor yang cikgu masukkan tadi ialah jadi faktor bagi 18 ialah berapa? 1, 2, 3, 6, lagi 9, 18. Okey? Okey, kamu tengok. Faktornya ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey. Jadi faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Jadi jika soalan tanya apa? Senaraikan semua faktor bagi 18. Bagaimana cara kamu selesaikan? Penyelesaiannya ialah kamu senaraikan apakah hasil darab bagi 18. Senaraikan semua hasil darab bagi 18. Okey. Kemudian nyatakan jadi faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey. Seterusnya. Okey. Faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Tadi kita dah buat kan? Okey. Jadi antara faktor itu 2 dan 3 ialah nombor perdana. Okey. 2 dan 3 ini ialah nombor perdana. Maka 2 dan 3 disebut sebagai faktor perdana bagi 18. Okey. Jadi sekarang ini kita nak belajar tentang apa itu faktor perdana. Okey. Faktor perdana ialah nombor perdana di antara semua faktor bagi 18. Okey. Okey, suatu nombor boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Misalnya 18 sama dengan 2 darab 3 darab 3. Okey. Jadi kamu tengok tadi faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey. Di antara faktor ini nombor perdana hanyalah nombor 2 dan 3. Okey. Jadi hasil darab, jadi 2 dan 3 ialah faktor perdana. Jadi hasil darab faktor perdana ini, tak kisahlah sama ada 3 ini diulang 2 kali menghasilkan nombor itu. Okey.
Pemfaktoran perdana suatu nombor boleh dilakukan dengan pembahagian berulang dengan nombor perdana atau menggunakan kaedah pokok faktor. Okey, jadi ada dua kaedah, iaitu yang pertama pembahagian berulang dengan nombor perdana atau menggunakan kaedah pokok faktor. Okey. Untuk pembahagian berulang dengan nombor perdana, jadi kamu kena hafal nombor perdana. Okey. Ini adalah senarai nombor perdana. Jadi kamu kena hafal. Kamu bahagikan bagaimana buat bahagi secara berulang dengan nombor perdana. Okey, kamu bahagikan dahulu dengan nombor 2. Bahagi dengan nombor 2 berulang-ulang sehinggalah tidak boleh dibahagikan lagi. Kemudian teruskan dengan nombor perdana yang seterusnya. Bahagi dengan 3. Sudah tak boleh bahagi, terus dengan nombor 5 dan seterusnya. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 dan 97. Ini adalah senarai nombor perdana di antara 1 hingga 100. Okey. Nombor 1 ialah faktor bagi semua nombor. Okey, semua nombor boleh didarab dengan 1. Okey. Jadi nombor 1 bukanlah nombor perdana. Ingat ya, mula dengan nombor 2. Okey, kita tengok bagaimanakah pembahagian berulang dengan nombor perdana atau kaedah pokok faktor. Okey, contoh soalan. Senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Okey, bagaimana nak selesaikan soalan ini? Kamu gunakan kaedah senaraikan macam yang kita bincangkan tadi. Okey. Okey. Faktor bagi 72 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 dan 72. Okey. Nombor perdana bagi senarai ini ialah 2 dan 3. Maka faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan 3. Okey. Jadi bagaimana kamu nak cari faktor tadi? Buat macam yang cikgu cakap tadi. Senaraikan 72 sama dengan 1 darab 72. Okey. 72 bahagi 2, 36. Okey, ini ya. Sini ya. 72 bahagi 1, kamu akan dapat 72. Okey. 72 bahagi 2, kamu akan dapat 36. 72 bahagi 3, kamu akan dapat 24 di sini. Okey, 72 bahagi 4, kamu akan dapat 18. Okey. 72 bahagi 6, kamu akan dapat 12. 72 bahagi 8, kamu akan dapat 9. Okey, selesai senarai faktor bagi 72. Okey, kamu pilih mana nombor perdana, iaitu 2 dan 3. Maka faktor perdana bagi 72 ialah 2 dan 3. Okey. Perkataan ialah ini kamu boleh tukar dengan tanda sama dengan. Okey. Okey, tengok contoh soalan yang kedua. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, jadi ingat ada dua kaedah tadi cikgu kata. Ada kaedah pokok faktor. Dan kaedah yang kedua ialah kaedah pembahagian berulang. Jika soalan tidak meminta kamu untuk menggunakan mana-mana kaedah, jadi kamu boleh pilih mana-mana kaedah yang kamu rasa senang. Melainkan jika soalan meminta kamu menggunakan kaedah pembahagian berulang, jadi barulah kamu perlu guna kaedah ini. Okey? Jadi kamu kena belajar kedua-dua kaedah lah.
Biasanya soalan lebih banyak menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey. Jadi kita tengok bagaimana cara nak ungkapkan. Okey. Ini penyelesaiannya untuk kaedah pembahagian berulang. Jadi kamu buat macam ini. Okey. Biasanya kamu bahagi terbalik sebelah sini. Okey. Untuk pembahagian berulang, letak cara bahagi ke sebelah sini. Okey. 60 bahagi 2. Berapa? Jawapan dia tulis dekat 30. Okey. Kemudian tambah lagi bahagi 30 bahagi 2. Jawapannya 15. Tulis dekat bawah. Kemudian kamu garis bahagi lagi. Okey, 15 bahagi 2 tak boleh. Okey, jadi nombor perdana yang seterusnya iaitu 3. 15 bahagi 3 sama dengan 5. Okey. Jadi 5 kamu tahu tak boleh bagi dengan 3, terus dengan nombor perdana yang seterusnya iaitu 5. 5 bahagi 5 sama dengan 1. Okey. Sehinggalah kamu pembahagian diteruskan sehingga hasil bahaginya menjadi 1. Okey. Sudah 1 selesai, jadi senaraikan saja ini macam ini. Okey. Tambah darab, darab, darab. Okey. Jadi pemfaktoran perdana ialah 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Boleh, senang saja. Jadi kamu hafal nombor perdana. Okey. Kaedah pokok faktor. Okey, kalau kamu suka melukis, cikgu cadangkan guna kaedah pokok faktor. Okey, mula dengan 60. Okey. Okey, 60 kamu pecahkan kepada, okey, tengok sini ya. Tulis 60 sebagai hasil darab 2 faktor secara berturutan. Sehingga semua faktor di aras bawah ialah faktor perdana. Okey. Aras bawah ini, bawah sekali. Okey. Semua 2, 3, 2, 5 ini adalah nombor perdana. Sama juga macam ini. Semua ini adalah nombor perdana. Jadi kamu bahagilah hasil darab. Jadi kamu tekan kalkulator nak sama ada nak tekan dengan 2, 60 bagi 2, kamu akan dapat 30. Okey. Kalau kamu tekan kalkulator 60 bagi 4, kamu akan dapat 15. Okey. Kedua-dua hasil darab faktor ini menghasilkan nombor itu. Okey. Okey, kemudian tekan lagi kalkulator. Bagi 2, dapat 2. Okey, 15 boleh faktor dia 3 dengan 5. Okey. 15 boleh bagi berapa? 1, 3 dan 5 saja dengan 15. Jadi, kamu bagi 3 dapat 5. Okey, samalah juga kalau kamu bagi 2 dapat 30. Okey, kalau tak boleh bagi lagi teruskan 2 ke bawah. Okey, 30 boleh bagi dengan 3. Faktor dia 10. 3 kali 10, 30. Okey. Kemudian 3 tak boleh bagi lagi. Terus turun bawah. 10 bahagi 2 dapat 5. Okey. Ini semua adalah nombor perdana, jadi selesai. Jadi jawapannya samalah ini. Okey. 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Maka 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Senang saja. Okey, jadi kamu pilih sama ada kamu senang cara ini atau senang cara pokok faktor. Bagi cikgu lebih senang kaedah pembahagian berulang. Okey, gunalah kaedah ini. Okey. Okey, sekarang cuba selesaikan soalan latih diri 2.1b. Rujuk buku teks matematik halaman 34. Selamat mencuba. Terima kasih.